pesakit menggunakan nebulizer, dia tak melibatkan pun rongga al-jawf. Maknanya penggunaan nebulizer tu tidak membatalkan puasa kerana dia tak termasuk dalam kaedah sama ada memasukkan makanan ataupun memasukkan sesuatu melalui rongga makanan pun tidak. Masih lagi berkait dengan persoalan al-jawf tadi Dr. Hamidah kan. Kalau benda yang dimasukkan ke dalam rongga makanan adalah perkara yang membatalkan puasa. Tapi kalau dalam rongga pernafasan doktor kan. Sebab kita tahu ruang rongga ada dua, satu yang esophagus untuk makanan, satu lagi trakea untuk pernafasan kan. Jadi dalam rawatan yang memerlukan nebulizer ataupun pemakai inhaler untuk pesakit asma, adakah dia termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa? Okey, terima kasih soalan Dr. Fahim tadi tu. Okey, sebelum ni kita sebut bahawa yang menjadi sebahagian daripada al-jawf tu adalah esophagus kan. Trakea tak termasuk dalam takrifan al-jawf tersebut. Jadi penggunaan nebulizer ni macam gas kan doktor? Betul. Gas maksudnya partikel yang dikecilkan untuk masuk dengan cepat lah ke dalam paru-paru, yang mana dia boleh mengembangkan paru-paru, pernafasan akan jadi lebih baik. Dan biasanya kesan dia sekejap dan diambil pun 1 ataupun 2 nap kan? Ke 1 je? Dia bergantung kepada dos, tapi selalunya kita bagi 2 kali dan tengok juga dari segi rawatan ni kadang-kadang perlu ulang 3-4 jam sekali. Bergantung kepada keseriusan penyakit dia lah. Okay, baik. Jadi kalau tengok kepada konsep al-jawf tu, maknanya kalau kita pesakit menggunakan nebulizer, dia tak melibatkan pun rongga al-jawf. Maknanya penggunaan nebulizer tu tidak membatalkan puasa kerana dia tak termasuk dalam kaedah sama ada memasukkan makanan ataupun memasukkan sesuatu melalui rongga makanan pun tidak. Jadi apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga dalam buku beliau Fiqh At-Taysir, penggunaan nebulizer ni tidak membatalkan puasa kerana orang yang asma ni dia sekejap saja, kemudian bila dia guna niat dia akan sihat balik kan. Jadi untuk menghukum bahawa perkara itu membatalkan puasa adalah yang tidak bertepatan pun dengan konsep al-jawf kita sebut tadi, dan juga tidak bertepatan dengan maqasid puasa itu sendiri. Maksudnya tujuan puasa itu adalah untuk mendapatkan takwa kepada Allah SWT. Dengan penggunaan nap yang sekejap saja, orang tu boleh kembali sihat dan boleh meneruskan puasa. Jadi saya sendiri bercenderung bahawa penggunaan nebulizer tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau orang yang asma tu terlalu teruk kan, dia tak boleh memaksa diri dia untuk meneruskan puasa. Tapi tak boleh juga pula kita nak kaitkan macam rokok ataupun vape tu dalam konteks sama dengan nebulizer kerana tujuan dia lain, asas dia tu lain. Kalau nebulizer diambil sebab sakit kan, rokok ni diambil untuk menimbulkan penyakit kan. Begitu juga vape kan. Jadi konsep yang lain. Lagipun tujuan orang yang mengambil vape ataupun rokok ni, dia seperti makan. Dia ada nafsu di situ. Maksudnya menahan. Untuk pleasure lah. Pleasure. Jadi menahan dari vape dan rokok tu bagi saya dia sama dengan menahan makan dan minum. Jadi tak boleh salah guna kefahaman bahawa nebulizer tu seperti masuk angin ataupun gas, maka vape boleh, rokok boleh. Tidak. Tak boleh. So vape walaupun perasa habatus sauda, ataupun kurma pun tak boleh. Perasa kurma tak boleh digunakan untuk dalam konteks inhaler lah. Jadi membatalkan puasa. Jadi janganlah pula dijadikan sebagai satu alternatif lah. Jangan kata boleh guna vape. Tak boleh. Sama hukumnya dengan merokok, membatalkan puasa.